Seterusnya pihak majlis Masjid Taman Cerak Jaya mengalu-alukan ketibaan YB Dr. Cik Rosli Cik Mat Ahli Parlimen Hulu Langat yang dapat meluangkan sedikit masa bersama kita pada malam ini. Kita sedar bahawa tugas-tugas beliau dengan jadual yang sangat ketat masih lagi berkesempatan berjumpa dengan kita dengan hajat untuk memurnikan atau memeriahkan lagi majlis kita pada malam ini. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan menjemput YB Dr. Cik Rosli bin Cik Mat untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung tahunan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka, dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepadanya. Surah Al-Azim Asy-Syura ayat 38. Berfungsi dikasih Tuan Haji Azman, Haji Idris, Nazir Masjid Taman Cerak Jaya dan Datuk Kuasa Masjid Muslimin Muslimat Ahli Karya Masjid Taman Cerak Jaya. Saya mengucap tahniah kepada pihak masjid kerana berjaya menganjurkan Mesyuarat Agung tahunan, dan saya kira ini merupakan antara masjid-masjid yang terawal untuk mengadakan mesyuarat. Alhamdulillah, tujuan Mesyuarat Agung itulah untuk kita bermuhasabah sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Nazir tadi, untuk kita merenung adakah sumbangan yang diberikan oleh jawatankuasa masjid pada tahun 2012 yang lepas ataupun pada tahun 1433 Hijrah, adakah memuaskan atau perlu ditambah baik lagi dan sebagainya. Jadi maknanya ini peluang yang bagi ahli jamaah untuk membuat pandangan-pandangan dan memberi teguran-teguran yang berbeza. Walaupun bagaimanapun saya masjid ini masih cantik, dan Nazir tadi menyebut kali ini alhamdulillah akan dipasang aircon dengan 32 horsepower dengan nilai 40,000. Alhamdulillah. Jadi saya harap insyaAllah tentulah sempena bulan Ramadan ini tentu banyak penderma-penderma, dan
Parlimen Pulau Langat ni dia peruntukan tak banyak, sikit-sikit tu boleh lah, boleh suat juga lah kepada Parlimen untuk nambah atau sedikit tabung yang diperlukan. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebagaimana yang selalu kita sebut, Selangor adalah negeri berkebajikan. Selangor telah pun menunjuk contoh satu negeri yang berkebajikan, yang telah meletakkan keseimbangan antara pembangunan jasmani dan rohani, pembangunan fizikal dan juga rohani. Ini adalah hasil daripada kerjasama semua pihak, hasil kerjasama daripada pengurusan atau pentadbiran negeri dan juga pentadbiran di peringkat esko-esko dan juga peringkat masjid, surau, kampung, taman dan sebagainya. Tanpa kerjasama daripada semua pihak, kita tidak berjaya mencapai hasrat untuk mencari keseimbangan antara pembangunan fizikal dan rohani. Kalau kita rujuk Baldatun Thayyibatun Rabbul Ghafur, maka kalaulah kata setakat negeri kita, negeri damai, negeri maju, kita bagi kebajikan, bagilah sumbangan kepada rakyat, tapi kita tidak beri ilmu, maka tidak akan berlaku, tidak mungkin Allah akan mengampunkan dosa rakyat, dosa rakyatnya. Warabbul Ghafur, maknanya negeri hadimat rakyatnya akan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila rakyatnya bersyukur, rakyatnya belajar, maintain ataupun tingkatkan keimanannya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah barulah rakyat akan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berharaplah, dan dengar tadi daripada Nazir menyebut banyak program-program pengajian yang disediakan di Masjid Taman Putrajaya ini, alhamdulillah, dan kita berharaplah sokongan daripada ahli-ahli karya, ahli jamaah yang dapat sama-sama mengambil bahagian duduk di sini. Saya pernah menyebut kepada ketua-ketua kampung, tadi pun saya sebut di Batu 14, usahakanlah, baik muslimin, baik muslimat, usahakan kepada masyarakat yang mungkin mereka ini takut ataupun segan, malu nak datang ke masjid, bawa mereka sekurang-kurangnya antara Maghrib dan Isya. Kalaulah mereka sanggup datang Maghrib, kemudian lepas tu dia kata ada pengajian, dia pun besok-besok nak balik, pegang tangan dia, tunggulah Isya saat kita baliklah, supaya mereka dengar. Bila dia dengar pengajian-pengajian, baru dia terasa sonok duduk di rumah Allah. Tapi kalau dia kosong, dia nak hanya takat datang semayang, kemudian dia balik, tak meningkat ilmu pengetahuannya, maka dia tidak merasai kemanisan duduk di rumah Allah. Jadi kita berharaplah, kalau saya pernah berbincang dengan Dr. Yaakob Safari, orang yang datang ke masjid ini hanyalah lebih kurang 10% saja daripada penduduk, sama ada di taman ke di kampung. Yang lain-lain itu 90% lagi tidak hadir ke masjid. Jadi sebab itulah tanggungjawab kita masih besar. Ahli jawatankuasa masjid bukan sahaja menguruskan program di masjid, tetapi juga kena buat ziarah rumah ke rumah, mengajar terutama yang tidak hadir, dan bagi tahu kepada mereka, kalau meninggal kami tolong, kami tak dendam, datanglah masjid, jangan pula takut. Dalam setengah orang tu takut, kalau dia mati, dia kata orang masjid kan mau tolong, pasal dia kata ajak tahlil pun tak mau. Orang masjid tak mau pergi tahlil sebab orang tu tak pernah datang masjid. Saya harapnya jawatankuasa jangan dendam lah, pergi
Orang lain pun jamaah pergi tahlil orang yang tak datang masjid. Mudah-mudahan mereka lepas itu mereka datang ke masjid. Dia banyak cara. Ada yang datang masjid apabila katalah keluarga dia meninggal sebab dia nak ajak orang pergi tahlil, ataupun ada yang datang masjid kerana ada tujuan tertentu. Dia ada, saya dengar di masjid Batu 14, dia datang masjid 2-3 hari pasal apa? Dia nak suruh ambil barang sain, dia nak minta zakat. Kata contoh macam itulah, berbagai-bagai. Tapi saya ingat tak apa saja tujuan, tapi dia datang ke rumah Allah, insya-Allah akhirnya kita bantu jinakkan, lembutkan hatinya supaya dia bersama-sama dengan kita di masjid, di rumah Allah. Kelebihannya banyak, ketenangannya banyak. Kalau saya pernah sebut, kalau orang tu dia ada sikitlah perselisihan faham dengan isteri, dia duduk di masjid, datang hari itu masjid, orang dia baca Quran sikit, saya ingat insya-Allah tenang. Betul tak? Jadi datanglah, gunakanlah masjid ini sepenuhnya untuk kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub ila Allah. Selain daripada itu, tadi juga saya dengar program-program, alhamdulillah. Saya nak cadang tapi tak banyaklah program-program dibuat, program-program kemasyarakatan dengan semua perangkat dewasa, wanita muslimat dengan remaja. Jadi semuanya dah dibuat, alhamdulillah. Jadi saya berharap ada nanti maknanya ada klinik-klinik, namanya counseling, klinik guaman kalau boleh lah, klinik guaman, kemudian juga aktiviti khidmat masyarakat lain, ataupun sukarelawan yang boleh kita tambah lagi. Umpamanya saya tadi resmi satu program dia panggil Social Awareness Day, dianjurkan oleh Church Kajang. Jadi antara program dia selain daripada derma dara buat program yang kanak-kanak, ada dua yang penting. Satu, ceramah mengenai jenayah keselamatan lah, ini security. Kemudian satu lagi ceramah mengenai kesihatan dibuat. Jadi dalam tu saya sebutlah, kalau kita tengok secara umum lah, termasuk saya lah, orang Islam ni agak kurang sedikit atau lemah sedikit, sama ada kita takut ke dan bagaimana. Kalau kita tengok kemalangan, kita takut nak bantu. Tapi kalau orang India, banyak yang suka membantu. Kalau berlaku kemalangan, apa berlaku, dia nak bantu. Jadi maknanya saya lihat mungkin kita kurang ilmu dari segi pertolongan cemas, dari segi sebab orang kata, saya berpengalaman sendiri, anak saya bila accident, bila saya tanya kawan saya, orang ni Dr. Hamiduddin, dia lalu tengok darah anak saya tak ada di Berlin masa tu. Dia kata, saya tanya pasal apa tak tolong. Oh, dia kata nanti kalau tolong, kalau patah kena saman, kena apa. Tapi saya tengok orang India tak peduli saman tak saman. Ada berlaku pada sahabat kita Dr. Dain Sanusi, langgar kereta trailer di sebelum Tanjung Malim macam tu. Tapi orang-orang India ni cepat datang ambil anak cucunya keluar daripada kereta. Sebab kerana ada lagi kereta di belakang yang akan langgar kereta ni. Memang langgar, dia jadi kemek kereta tu, tapi cepat ambil tindakan. Jadi saya mencadangkan kita ambillah kesempatan ini untuk kita latih diri kita lah, maknanya kita juga mampu buat pertolongan cemas. Jadi saya rasa surau ni, masjid ni lah dia cukup hebat. Jadi boleh buat program macam tu. Kita ajak anak-anak muda, yang anak dewasa pun boleh belajar pertolongan cemas. Doktor saya ingat pun kita susah. Antara ni ada doktor, ada kan? Jadi boleh bantu untuk pertolongan cemas dan sebagainya. Jadi akhir sekali saya berharaplah masjid juga patut menjadi pusat khidmat masyarakat. Jadi ini yang
yang saya selalu minta, dah banyak kali saya minta supaya masjid juga ada menjadi pusat khidmat masyarakat. Ada penunung amal kita ni, dia juga berkhidmat dengan pusat khidmat masyarakat. Kena ada maklumat-maklumat daripada negeri, maklumat-maklumat daripada, tak kira lah, bukan saja kerajaan negeri tetapi pejabat agama dan sebagainya. Kerana saya perhati tengok kadang-kadang orang yang bermasalah ni, dia tak tahu nak cari tempat. Dia tak tahu nak cari tempat, tapi saya rasa masjid paling senang. Dia tahu masjid paling senang. Jadi kalau ada masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah lainlah, masalah kemiskinan dan sebagainya, maka masjid, kalau ada pusat khidmat di masjid, maka dia akan datang ke masjid lebih mudah. Dan kita pun lebih mudah membantunya menyelesaikan masalah, terutama mungkin masalah komunikasi, masalah psikologi dan sebagainya. Jadi itulah harapan saya, semoga kita dapat, masjid ini dapat menjadi contoh mewujudkan program-program yang saya sebutkan tadi, supaya kita dapat memberi perkhidmatan kepada masyarakat dengan lebih berkesan dan lebih baik lagi. Marilah kita sama-sama meresmikan Mesyuarat Agung Tahunan Masjid Taman Ceras Jaya kali ke-17 dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.